Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua. Untuk seketika kita akan bersama menerusi segmen Sembang KL. Hari ini yang diterbitkan oleh Cik Aldidi. Seperti yang Ijik warkan tadi, kita akan berbicara secara santai berkaitan dengan topik hari ini, kempen Satu Rapi, bersama dengan tetamu yang hadir ke konti, iaitu penguasa bomba Encik Rosdi Fitri bin Ruslan, selaku Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur yang ada di depan IJ ini. Anda juga boleh menyaksikan secara live di Facebook KLFM untuk menyaksikan sendiri wajah tetamu hari ini. Baik, Assalamualaikum Tuan Rosdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, IJ. Perjalanan dari pejabat tadilah. Ya. Dekat mana tu? Saya daripada Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur, Jalan Maharaja Lela. Jalan Maharaja Lela. Baik, ini pertama kali datang ke konti KLFM? Kalau nak ikutkan ni kali kedua lah, IJ. Kali kedua. Oh, dah ada pengalaman lah ni. Ya, dah biasa. Taklah gemetar sangat tuan bolehlah tahan. Okay. Baik, hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan kempen Satu Rapi. Tadi dia kata Satu Rapi apa ni? Adakah berkaitan dengan kecantikan ataupun keselamatan? Jadi kita nak minta Tuan Rosdi perkenalkan sedikit lah dan bercerita serba sedikit apakah itu kempen Satu Rapi. Silakan Tuan. Okey, terima kasih, IJ. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan. Okey, program Satu Rapi ataupun singkatan kepada Satu Rumah Satu Alat Madam Api atau ditambah dengan Satu Alat Pengasas Asap. So, yang ini merupakan salah satu kempen ataupun satu program dilaksanakan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. So, dalam program ni kita menitik beratkan untuk rumah-rumah kediaman untuk mengadakan sekurang-kurangnya satu rumah, satu alat madam api, tak kisah 1 kilo, 3 kilo, 6 kilo ataupun 9 kilo yang paling besar. Wow. So, dan kita tambah pula dengan alat pengesan asap. Okey, alright. Itu berkenaan dengan sedikit lah berkenaan dengan kempen Satu Rapi, di mana program ni dianya merupakan salah satu program transformasi perkhidmatan awam bagi memberi kesedaran tentang bahaya kebakaran dan keperluan pemasangan alat madam api dan pengesan asap jenis self-contained. Self-contained tu maksudnya sistem alat pengesan asap yang dilengkapi dengan sistem bateri Okey, alright. Terutamanya di rumah kediaman. Okey, itu dia kempen Satu Rapi. Satu Rapi, program Satu Rumah Satu Alat Pemadam Api dan juga alat pengesan asap. Itu yang dinamakan Satu Rapi. Jadi sudah menjawab kepada persoalan IJ tadi. Ia bukan berkaitan dengan kecantikan, tapi lebih kepada keselamatan anda berada di rumah khususnya. Baik, Tuan Rosdi, apa sebenarnya juga kita nak tahulah apa yang pentingnya sangat kempen Satu Rapi ini. Walaupun kita tahu hakikatnya dia memang penting, tapi ramai yang menganggap ianya tidak diperlukan sangat di waktu ketika ini. Jadi kepentingan kempen ini apa dia? Okey, baik IJ. So, sebenarnya kempen Satu Rapi ini amat penting IJ untuk makluman tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kempen Satu Rapi maknanya kita nak menyediakan rumah kita sekurang-kurangnya satu alat madam api. Di mana alat madam api itu kita nak menggunakan untuk memadamkan kebakaran di peringkat awal. Maknanya sebelum kebakaran tu berubah menjadi satu kebakaran yang lebih besar, yang mana kebakaran ni kita tahu dia boleh menyebabkan kemusnahan nyawa atau benda dalam sekitar. So, sebelum kebakaran itu menjadi besar, so kita padamkan dulu kebakaran di peringkat awal dengan menggunakan alat madam api ataupun medium-medium lain. Dan selain daripada itu, kepentingan untuk kempen Satu Rapi ini juga ditekankan untuk pemasangan alat pengasas asap jenis self-contained. Mana self-contained ni dengan inisiatif kita sendiri, kita menggunakan alat pengasas asap jenis self-contained ni, kita memasang pada rumah kita. So, di mana alat pengasas asap ni boleh memberi indikasi awal sekiranya berlakunya kebakaran. So, daripada nama pun kita dah kenal, iaitu alat pengasas asap. Maknanya alat pengesan asap ni dia mengesan asap. Contohnya bila berlakunya satu-satu kebakaran, so asap dah menjadi besar, dia dah mula merebak. So, alat pengesan asap ni akan memberi indikasi yang kuat kepada penghuni bangunan ataupun penghuni rumah kediaman tersebut dan untuk segera bertindak sekiranya berlaku kebakaran. Contohnya mungkin untuk dia memadamkan kebakaran, sekiranya dia ada media pemadaman, contohnya alat madam api. Sekiranya dia tak ada media pemadaman, mungkin dia boleh menyelamatkan diri dengan secepat mungkin sebelum dia mengenai asap yang lebih tebal. Okey, boleh faham DJ? Baik. Okey, itu dia kepentingan kempen Satu Rapi ini. Wow, agak terpegun juga AJ mendengar jawapan daripada Tuan Rosdi ini.
Baik, kita berehat dulu sebab banyak lagi persoalan yang ingin EJ tanya. Kat mana kita nak letak alat pemadam api dan alat pengesan asap ni kan, secara yang lebih ideal di rumah ke ataupun di mana-mana ke. Selepas ini akan terjawab. Kita berehat dulu dengan sebuah lagu persembahan ST12 bertajuk Puteri Iklan. Jangan ke mana-mana tau. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati, datanglah langkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku berkata kisah untuk dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aku berkata untuk dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari. Kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putih, mirip iklan di TV. Dengarkan Sembang KL hanya di KL FM, Rentak Interaktif Kota. Baik, Sembang KL untuk topik hari ini, kempen Satu Rapi, bersama dengan tetamu hari ini Tuan Rusdi Fitri bin Ruslan selaku Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Anda juga boleh menonton secara live di Facebook KLFM untuk anda dapatkan gambaran apa yang diperjelaskan oleh Tuan Rusdi dengan lebih tepat lagi. Baik, tadi kita dah tahu kempen, apakah itu kempen Satu Rapi dan kepentingannya kepada anda semua. Dan berbalik kepada persoalan, di mana untuk kita letak alat pemadam api dan alat pengesan asap ini, Tuan, ni tempat yang lebih sesuai ni? Okey, terima kasih, Encik.
So dia ada dua peralatan dekat sini. So yang pertama iaitu alat memadam api ataupun kita panggil sebagai fire extinguisher. So alat memadam api ni sesuai kita letakkan di berhampiran dengan dapur. Okey, di bilik tidur, ruang tamu. Okey. So untuk memudahkan kita menggunakan alat memadam api tersebut. Okey, bagi alat pengasahan asap pula. So alat pengasahan asap ni kita tak boleh letakkan betul-betul di bahagian dapur sebab alat pengasahan asap ni once kalau kata kita memasak, okey, mungkin asap daripada makanan tu akan mengaktifkan alat pengasahan asap tersebut. Jadi tempat-tempat yang sesuai yang kita letak alat pengasahan asap ini, antaranya yang pertama kita boleh letakkan di ruang tamu. Kita boleh letakkan dalam bilik tidur ataupun berhampiran dengan dapur dan di dalam ruangan tangga. Berhampiran dapur, bukan di dapur. Bukan di dapur. Ya, sebab kita takut dia akan trigger sistem tersebut dan akan membuatkan penduduk rumah tersebut menjadi panik. Okey. Yelah, masak sesuatu yang berasap kan tiba-tiba. Ya, confirm dia akan trigger alam. Alam itu. Okey, baik. Okey, itu untuk kalau rumah yang setingkat tuan. Kalau yang jenis 2 tingkat, atas pun nak kena letak, bawah pun nak kena letak ke macam mana? Okey, so bergantung kepada kesesuaian. Sebenarnya contoh kalau kata macam saya sebut tadi, kita letak berhampiran dengan dapur ataupun dekat ruangan tangga. So konsep asap ni adalah zarah-zarah yang ringan. So once kalau kata berlakunya kebakaran di peringkat dapur, so ianya akan merebak ke dalam keseluruhan rumah. So apabila dia melalui pada ruangan tangga, so dia akan terus sampai ke alat pengasahan asap tersebut. Kalau kita letak dekat situ lah, so dia boleh detect lah asap tersebut. Itu sebab kita nasihatkan letak di kawasan tangga. Okey. Baik, cara penggunaan alat pemadam api ni juga ada antaranya yang tak tahu lagi. Adakah ia sama seperti yang tuan katakan tadi 1 kilo, 2 kilo kan? yang paling berat sekali 9 kilo. Nak lagi berat lagi ada tapi diguna pakai di industri lah. Kalau dekat rumah ni berapa kilo selalunya? Standard kita pakai 9 kilo. Standard 9 kilo. Ya, standard 9 kilo. Satu alat memadam api besar. Oh, terlupa nak bawa. Okay, tak apa. Okay. So ada alat memadam api lebih kurang dalam ketinggian 9 kilo tu lebih kurang dalam 2 kaki. 2 kaki ketinggian. So alat memadam api ni cara menggunakan alat memadam api. Okey. So mungkin semua orang dah tahu macam mana menggunakan alat memadam api. So konsep basic kita pakai PASS. Yes, tu dalam bahasa Inggeris tu. Maknanya yang P yang pertama adalah pull. Pull maknanya kita akan tarik pin. Tarik pin pada alat memadam api. So semua alat memadam api dilengkapi dengan pin. Okey, bagi mengelakkan kita tersilap tekan. Okey, once untuk mengelakkan kita tersilap tekan, dia dilengkapi dengan pin. Okey, kita kena cabut pin tersebut. Okey, PA. A yang kedua ialah kita aim. Maknanya kita halalkan nozzle. Aim. Aim dalam bahasa Inggeris lah. So kita halalkan nozzle ke punca api. Maknanya kalau kata api tu besar, kita tengok punca di bahagian bawah. Okey, so benda apa yang terbakar tersebut? Okey, maknanya kalau kata contoh telefon yang terbakar. So kita halalkan nozzle tersebut kepada telefon tersebut. Okey. So tu A yang kedua. Yang ketiga S. S tu kita squeeze, maknanya kita tekan. Okey, maknanya selepas kita tekan, kita amalkan yang keempat iaitu swipe, iaitu kita menghalalkan ke kiri dan ke kanan macam kita sapu sampah. Swipe. Zigzag macam tu. Maknanya sambil kita tekan, sambil kita swipe. Dia sekitar punca api tersebut. Okey. Perlu diingatkan sewaktu kita menggunakan alat memadam api ni, perkara yang paling penting adalah yang pertama sekali laluan angin. So pastikan kita tidak kita tidak melawan arah angin. Sebab kalau kata kita melawan arah angin, maknanya asap ataupun api dia akan menghembus ataupun menghalau ke arah kita. Jadi sekiranya kita nak menggunakan alat memadam api, pastikan kita mengikut arah angin. Ya, maknanya kalau angin dia tolak daripada depan, maknanya kita pun berada daripada depan. So asap dan api tu akan teralih daripada kita, tak kena pada kita lah. Dan diingatkan, contoh macam kita duduk pada rumah kediaman ataupun pada ruangan pejabat. So apabila kita nak memadamkan satu-satu kebakaran, kita kena pastikan kita berada berhampiran dengan jalan keluar. Kalau kita membelakangkan jalan keluar, maknanya api di depan, kita berada di depan api, tetapi jalan keluar
Di bahagian hadapan kita jalan keluar. Maknanya kalau kotak api tu merebak menjadi besar, ianya boleh menjadi perangkap maut pada kita. Okey, tu cara kita menggunakan alat padam api. Macam mana pula kita nak menggunakan alat mengasah asap? Okey, alat mengasah asap ni jenis self-contained adalah jenis alat mengasah asap yang menggunakan kuasa bateri. Okey, bukan macam yang kita guna pakai dekat pejabat-pejabat ni. So, yang jenis pejabat-pejabat ni dia menggunakan kuasa elektrik. So, ianya dipertalikan ke panel penggerak kebakaran utama. Tetapi jenis yang kita nasihatkan untuk pengguna rumah kediaman ni adalah jenis menggunakan kuasa bateri. Maknanya tuan-tuan boleh beli mungkin daripada Shopee ataupun daripada pengendar-pengendar yang disahkan lah. Okey. So daripada situ tuan-tuan boleh apabila tuan-tuan menggunakan peralatan tersebut, tuan-tuan hanya perlu memasang bateri sahaja. Okey, pakai bateri sahaja, and then tuan-tuan boleh lekatkan di ruangan-ruangan atas ceiling. Okey, di tempat-tempat lokasi yang kita kata tadilah. Dan dia ada satu butang test dekat situ. Mana kalau kata kita nak test sama ada alat mengasah asap kita tu okey, kita tekan saja butang test dan dia akan menghasilkan bunyi. Maknanya alat mengasah asap kita berada dalam keadaan baik. Okey. Bunyi tu bunyi siren lah kan? Dia bunyi dia tu dia ada special sikit bunyi dia tu. Lagi saya akan tunjukkan macam mana dia berfungsi. boleh. Baik, PASS, pull, aim, squeeze dan swipe. Dia tapi tu kan, kalau kita ni gabra tau. Bila berlaku kejadian kebakaran, dah lupa dah tu semua. Nak pull lupa kadang kita jadi macam betul ke tak betul kan, sebab kita dalam keadaan panik kan. Jadi nak menghindari daripada kita ni dulu rasa panik tu macam mana. Nak hilangkan kita sendiri rasa panik untuk kita mengawal kebakaran itu. Okey, faham. So apabila berlakunya satu-satu kebakaran, tak kira lah EJ ke Didi ke saya sendiri pun okey akan berasa cemas. Itu sebab dalam satu macam kita daripada Jabatan Bom, kita menitik beratkan latihan. Sentiasa mengadakan latihan. Maknanya sentiasa ada pendidikan untuk menggunakan alat padam api apa semua tu. Macam kita bagi mengelakkan benda tu menjadi lebih cemas, so kita kena selalu pegang benda tu. Tetapi contoh pada waktu tersebut kalau kita panik, dan kita pun dah tak boleh nak buat apa-apa, mungkin tangan menggeletar pada masa tu kan. Okey. So kalau jadi macam tu, lupakan semua benda, selamatkan diri. Itu saja yang penting. Okey. Api kecil insya-Allah lah kita boleh atasi, tapi bila dah tengok api yang besar marak tu, mulalah kita pun mereng jadinya kan. Ya, betul. Baik, kepada anda semua terus bersama dengan EJ. Jangan mereng dulu dengan topik ini. Topik yang sangat bagus untuk keselamatan anda. Jalan mengiring, semuanya mereng. Tertonggeng, kita geng, jalan mengiring, semuanya mereng, bergendang, dendang. Hidup tunggang langgang, semua kelam kabut, dah macam pecah tokang, seorang tawan, seorang ribut, yang sulung jadi suri, cuma harap gaji bini, yang lagi satu memang suka minta, kena maki dan walaupun dalam menghilang, tapi di hati sayang, tak kira tempat dan bila, aku yang terpaling gila. Call me S-O-F-I-A to the B-U-N-G-A. When I'm with my family, telling me and my gang. Walau apapun terjadi, tak kita berbelah lagi. Kita geng, jalan mengiring, semuanya miring, telah tertonggeng. Kita geng, jalan mengiring, semuanya miring, bergendang. Macam ayam lagi sekandang, tapi itu benda yang biasa, takkan putus air di cincang. No matter what, my homies in my blood. Yeah, tak perlu kau bermata kalau bersama lebih berharga. Yang pertama kau keluarga, walau berjumpa macam ikan laga. Tak kira mana, tak kira bila, kalau seorang jatuh pasti semua ada. Call me S-O-F-I-A to the B-U-N-G-A. When I'm with my family, telling me and my gang. Walau apapun terjadi, kita geng, jalan mengiring, semuanya miring, telah tertonggeng. Kita geng, jalan mengiring, semuanya miring, bergendang.
Dengarkan Sembang KL setiap Isnin hingga Kamis 2.30 petang hanya di KL FM, Rentak Interaktif Kota. Baik, kembali semula bersama dengan EJ dan tetamu Tuan Roshdi untuk Sembang KL hari ini, kempen Satu Rapi. Kita nak berkenalan sedikit dengan Tuan Roshdi lah. Tuan Roshdi asal orang mana Tuan? Saya orang Penang je. Orang Penang. Penang belah mana? Penang Bukit Mentajam. Bukit Mentajam. Baik, dah lama dah bekerja join bomba ni. Okey, saya baru bertugas selama 7 tahun. 7 tahun lama juga daripada tahun 2015 sampai sekarang lah. Okay. Memang di KL saja ke lokasi tempat bekerja atau yang ni first saya punya tempat posting. Ni first. Maknanya saya bertugas di satu pusat bandaraya metropolitan. Okey. Mungkin boleh kongsikan dengan kami pendengar pengalaman Tuan, mungkin ada pengalaman yang tidak dapat dilupakan sewaktu kerja-kerja menyelamat ke ataupun memadam api ke. Okey, salah satu perkara yang saya tak dapat lupakan lah sewaktu operasi menyelamat lah. So, kalau menyelamat ni ada satu benda, kebakaran satu benda. So, menyelamat ni ada satu kebakaran yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur. Okey, di mana separuh waktu tersebut kami mendapat tahu semasa kami menjalankan operasi pemadaman kebakaran tersebut, tiba-tiba ada info yang menyatakan ada mangsa di dalam rumah. Oi, tengah so kami dah hampir-hampir nak memadamkan kebakaran, hampir-hampir nak habis, kata ada mangsa dalam rumah. So, kami bila kami dapat info macam tu, so kami segera bertindak so untuk mendapatkan mangsa tersebut. So kalau nak ikutkan bangunan tu 2 tingkat. So bangsa dikatakan duduk berada di tingkat atas. Okey. So tingkat atas tu kalau nak ikutkan dah hampir crack ataupun hampir runtuh. Okey, so apabila berlakunya kejadian macam tu, so kami terpaksa mengambil tindakan yang cepat dan pantas bagi memastikan tak ada anggota yang tercedera sekiranya berlaku sebarang runtuhan. So apabila kami cuba mencari kan kami dah naik atas, kami dah mencari masih lagi tak jumpa. Rupanya bukan mangsa, rupanya info yang diberikan tersebut adalah daripada seorang penghuni rumah tersebut. Dia beritahu sebab dia nak dapatkan peralatan, duit, barang kemas yang ada dalam rumah. Maknanya kami kena tipu. Jadi tapi tak ambil lah kan duit. Tak sempat. Bila berlakunya satu-satu kebakaran, apa-apa peralatan termasuklah barang kemas sekalipun, ianya akan melebur. Lebur. Memang tak akan dapat selamatkan. Kecuali kalau kata dia letakkan dalam peti-peti besi, mungkin ada percentage duit tu masih lagi kita boleh dapat. Tetapi hampir kebanyakan bila berlakunya kebakaran, duit kertas apa semua tu akan tetap terbakar dan melebur juga. Itu yang orang kata jangan simpan duit dekat rumah tu, duit banyak-banyak kan. Pergi simpan dekat bank. Kita takut kemalangan macam ni lah berlaku. Bila berlaku macam ni, habis lebur, termasuklah barang kemas anda. Baik, Tuan, ada juga di antara kita yang dah mula bercadang untuk mendapatkan alat pengesan asap ni dan juga alat pemadam api ni. Kat mana agaknya boleh mereka dapatkan dan bagaimana kita nak tahu ketulinan bahan yang dijual sekarang ni? Kat mana-mana pun kita dapatkan kan, tapi ketulinan dia, adakah ia disahkan ataupun perlu kita mengetahui bahawa ia telah disahkan oleh pihak bomba atau bagaimana? Okey, terima kasih je. So salah satu cara untuk memastikan satu-satu alat pemadam api ataupun alat pengesan asap, so saya berkenaan alat pemadam api dah. So bagi memastikan satu-satu peralatan tu memang jinilah, memang boleh digunakan pakai, memang spesifikasi dia cantik apa semua seperti yang telah ditetapkan. So kami daripada Jabatan Bomba memang mengeluarkan perakuan bahan untuk alat pemadam api dalam pengesan asap ni je. Sejak perakuan bahan yang kita keluarkan ni bagi mana-mana pengeluar, mana-mana pengeluar yang berdaftar dengan kita, so mereka ni akan mengumpulkan peralatan tersebut untuk disahkan oleh pihak jabatan. Maknanya dia akan mengalami beberapa pemeriksaan lah. So kalau kata kita nak mengenal pasti pengeluar-pengeluar yang berdaftar tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh berkunjung ke laman website kita, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Tuan-tuan boleh type e-FIS, maknanya EFEIS, iaitu Electronic Fire Extinguisher Inspection System ataupun EFIS singkatan dia. Ianya merupakan salah satu sistem bagi pengusaha alat pemadam api negara ni. Ianya dilaksanakan oleh jabatan kita sebagai satu kawalan dan pemantauan ke atas alat pemadam api mudah alih yang berada di bangunan ataupun premis. Baik. Itu dia. Anda pergi saja ke laman rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat. Cari saja EFIS dan di situ anda boleh lihat pengeluar-pengeluar.
yang telah dia mendapat perakuan bahan. Yes. Itu yang penting. Takut kita beli-beli, bila nak guna tak boleh pula. Ya, memang selalu jadi macam tu. Ya ke? Bertambah cemas lagi kan? Ya, dia bukan apa. Sebab satu, kadang-kadang jadi macam tu bukan sebab apa. Satu, dia mendapatkan alat menapi yang tak ada perakuan daripada bomba ataupun daripada sirin. Satu. Yang kedua, kejadian bila nak menggunakan alat menapi ni dia tak menjadi ataupun dia punya sabuk kering tu tak keluar tu bukan sebab apa, sebab kandungan dalam alat penapi tu sendiri telah menjadi beku. Selalunya alat-alat penapi ni kita sambil lewa kita letakkan di lantai. Sebenarnya alat-alat penapi ni kita tak boleh letak kat lantai. Kita kena letakkan, kita kena gantungkan alat penapi tersebut. Baru dia punya kandungan sabuk kering dalam tu dia tak membeku. Baik. Jadi tak boleh pantang dia memang letak kat lantai lah. Ya. Tak sekali dua tu tak apalah. Sebab kita nak letak kita nak ubah kedudukan tak ada masalah. Tuan, tapi kita nak kebanyakan orang lah kan, dia ingat api je, air je. Okey. Kan? Terutama kat dapur kan. Kalau berlaku apa-apa dia tahu air je. Jadi macam mana boleh ke sebenarnya penggunaan air sebagai pemadam api? Sesuai ke tak untuk kelas-kelas api tu? Okey, baik. Tu sebab kita ada kelas-kelas api. So dalam api ni dia ada 6 kelas. So contoh bila EJ beritahu tadi kebakaran dapur. Kebakaran dapur tak boleh dipadamkan dengan menggunakan air. Okey. Sebab apa? Sebab kebakaran dapur, once kalau kata kita menggunakan air, so api tersebut akan menjadi lebih barak dan lebih besar. Lebih menjulang. 6 kaki boleh menjulang. Terutama berlaku banyak minyak ke? Yes. Okey, kebakaran disebabkan oleh lemak ataupun minyak ni tak boleh dipadamkan dengan menggunakan air. Ianya boleh digunakan, kita boleh menggunakan media alat mada api. Alat mada api tu jenis ABC ataupun jenis sabuk kering. Okey, yang kedua mungkin kita boleh guna pakai jenis CO2. Dan paling mudah sekali kalau kata kita suri rumah ni, kadang-kadang kita tak tahu, kita tak ada peralatan tersebut. So paling mudah sekali kita menggunakan pakai kain basah. Kain basah. Yes. So sekiranya berlakunya kebakaran dalam belanga kita yang menjulang-julang tu, kita ambil satu kain yang agak besar, kain tuala, basahkan kain tuala tersebut dan kita tekuk pelanggan kita tersebut. Itu merupakan salah satu kaedah memadamkan api dengan kaedah kita mengasingkan oksigen. Maknanya kita menggunakan pakai kaedah mengeluarkan oksigen dekat situ. So oksigen apabila dialihkan daripada punca api tersebut, ianya akan terpadam. Baik. Jadi kepada anda suri-suri rumah, dan kot ambil kain lain, jangan anda buka kain yang pakai tu kan, panik bila pasal kain tuala ke kita basahkan, kita sekup kuali ke apa tengah membara tu. Baik. Nampaknya masa tidak mengizinkan tuan. Kita dah sampai dah di penghujung Sembang KL untuk hari ini. Jadi yang terakhir, apakah nasihat tuan kepada kami yang tengah dengar KL FM ni, khususnya masyarakat, untuk membendung kebakaran daripada berlaku di rumah kediaman? Okey, terima kasih je. So tuan-tuan dan perempuan, kebakaran tidak mengira masa dan tempat. Tak mengira darjat sekalipun. So apabila kalau kata kita nak mengelakkan daripada berlakunya bahaya-bahaya kebakaran ni, so kita kena asingkan bahaya-bahaya kebakaran tu daripada rumah ataupun pejabat-pejabat kita. So antaranya kita hendaklah memastikan peralatan-peralatan elektrik kita ditutup sebelum kita meninggalkan pejabat ataupun rumah. Selain daripada itu, mancis ataupun pelita hendaklah kita padamkan ataupun kita asingkan ataupun letakkan di tempat yang tinggi bagi mengelakkan anak-anak ataupun binatang. Kadang-kadang binatang ni pun boleh mencetuskan kebakaran juga. Contoh kalau kita letakkan pelita, mungkin kita tak pakai pelita. Ada sahabat-sahabat kita yang lain, masyarakat kita yang masih lagi menggunakan pelita. So kadang-kadang kucing ataupun tikus yang terlanggar pelita-pelita tersebut boleh menyebabkan juga berlakunya kebakaran. Pewangi lilin tu pun juga kan sekarang memang pakai. Yes, pewangi lilin tu sebenarnya yang tu merupakan salah satu bahaya juga. Sebab kalau nak ikutkan, ada terjadi kes baru-baru ni jenis pewangi jenis aromaterapi yang kita boleh dapatkan di IKEA apa semua tu kan. So alat-alat jenis alat lilin-lilin macam ni, so apabila kita nak padamkan dia, kita tak boleh padamkan dengan menggunakan air. Dia sama konsep dengan minyak tadi. Apabila kita nak padamkan lilin-lilin pewangi tersebut, kita hendaklah menutup ataupun menghembus sahaja. Nak hembus. Kalau nak maknanya kita nak padamkan lilin tu, kita hembus sajalah. Ataupun kita tutup dengan dia punya penutup ataupun lid dia. Kalau kebakaran berlaku tak boleh lah kita hembus kita sekup dengan kain basah. Kalau kata kebakaran berlaku, kita sekup dengan kain basah sahaja. Baik. Lagi tuan ada? Selain daripada itu,
untuk kita kadang-kadang dalam musim-musim PKP, dalam musim-musim fasa pemulihan ni, kadang-kadang kita banyak tinggalkan anak di rumah. Okey, sebelum kita tinggal, bukan tak boleh kata tinggalkan anak di rumah, tetapi pastikan risiko-risiko yang terdapat di dalam rumah tersebut kita asingkan dahulu. Contohnya kita tarik kita panggil apa? Kita pastikan tong gas kita dicabut dia punya plug dia. Okey, peralatan-peralatan elektrik lain kita tutup. Okey, kalau boleh aircon pun kalau kata boleh kita cuba kurangkan sebab kadang-kadang ada setengah-setengah kebakaran ni berpunca daripada aircon. Okey. So pastikan bahaya-bahaya, risiko-risiko yang akan menimpa kita yang boleh menyebabkan berlakunya bahaya kebakaran ni diasingkan di rumah sebelum kita meninggalkan rumah ataupun meninggalkan anak-anak kadang-kadang. Baik. Okey, itu saja untuk yang dapat EJ kongsikan. Bukan EJ kongsikan, yang Tuan Rusdi dapat kongsikan bersama dengan anda kerana masa mencemburui kita nampaknya. Terima kasih banyak Tuan Rusdi kerana berkongsi info yang menarik untuk hari ini. Okey, sama-sama EJ, KLFM kerana menjemput kami pada petang ni. InsyaAllah ada masa kita akan bersama lagi. Jadi kepada anda semua terus bersama dengan EJ. Ingat, jangan lalai, tidak kira di mana juga anda berada, terutama yang berada di rumah itu. Ini ada sebuah lagu persembahan Baby Shima bertajuk Lalai. Stay tune. Rindu seiring lagu, senandung kasih beralun meledu. Biar beribu-ribu purnama tetap